Okey, bila kita bersama balik. Okey, dengan topik kita, Aidilfitri Lembaran Baharu. Sebagai pasangan yang baru menikah, ketika dalam PKP, Perintah Kawalan Pergerakan kan, bila you all berjumpa, macam mana sambutan Hari Raya tu? Yang pertama, sebagai suami isteri ni. Okey, bila berjumpa tu waktu PKP tu memang tak boleh lah kan. Tapi kan yang kemudian waktu PKPB, kerajaan ada umumkan yang kita boleh, pasangan yang jauh boleh jumpa hujung minggu. So dari situlah kita berjumpa. Untuk persediaan raya tu, saya rasa semua orang persediaan raya memang sama. Tak adalah shopping berlebihan, persediaan rumah hias pun biasa. Nak sediakan nak menerima tetamu di hari raya pun kita pun macam was-was walaupun bersyarat kan tak lebih 20 orang apa semua, tapi still kita ambil langkah berjaga-jaga. Kita pun taklah terima tetamu, kita pun taklah pergi ke rumah orang. Macam Syatirah sendiri, ingat tak pertama kali selepas dinikahkan tu, bila pertama kali jumpa? Dan saya rasa pastinya seorang wanita mesti nak ada gambar sekali. Jadi macam mana gambar pertama Syatirah dengan Nur Fahmi, dan juga macam mana semua penerimaan keluarga? Bergambar berdua. Sebenarnya kan lepas yang PKPB tu, so bila YABPM kata boleh suami isteri boleh berjumpa, and then kita boleh rentas daerah segala semuanya kan. So time tu ayah saya bagi green light lah untuk macam kalau kamu berdua nak repeat momen pernikahan tu untuk diabadikan sebagai memori, then proceed lah. So bila abah dah bagi green light, sebab kita raya tak boleh nak ziarah, tak boleh, apa pun tak boleh kan. Jadi kita orang buat style kita lah, contoh raya cara kami lah, macam tu. So kami pun buatlah balik momen tu, pelamin. Lepas tu adalah beberapa juru kamera untuk ambil gambar, untuk abadikan sebagai memori lah. So itulah gambar kami yang pertama berdua. Oh, itulah perjumpaan pertama, dan itu jugalah beraya bersama. Pertama tu malam raya lah. Laju dia dapat kebenaran kan. Sebab untuk balik raya, so dia dapat kebenaran untuk balik. Kiranya sebab dia office hour, so dia start cuti hari Sabtu kan. So lepas dapat kebenaran tu, Jumaat lepas kerja tu pun dia dah boleh balik lah. Maksudnya hari Ahad, hari raya pertama tu, Syatirah dengan Fahmi dapat beraya sekali lah. Alhamdulillah dapat beraya sekali. So dapatlah gambar berdua. Itu yang kita nampak tadi tu, ada gambar bersalaman apa semua. Sebab kira abadikan semula momen pernikahan itu. Alhamdulillah orang yang pelamin, fotografer nak bekerjasama lah. Terima kasih banyak tu. Okey, jadi kepada Tuan Haji sendiri kan. Okey, bila negeri-negeri yang hanya membenarkan pernikahan dalam talian ni setakat inilah. Okey, Negeri Sembilan, Melaka, Kedah, Perak, wilayah persekutuan dan juga di Selangor. Untuk semua negeri ni, adakah tertakluk kepada setiap negeri punya syarat ataupun ada diselaraskan? Okey, sebenarnya negeri-negeri ini mempunyai ketua agamanya masing-masing, iaitu sultan ataupun raja. Ada 9 negeri, manakala negeri yang lain di bawah Kebawah Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Agung melalui Tuan Yang Terutama. Jadi sebenarnya apa-apa juga keputusan ni perlu diangkat ke Jawatan Kuasa Perundingan Hukum Syarat Negeri dan diangkat untuk perkenan tuanku. Sama jugalah dalam konteks wilayah persekutuan. Jadi dalam konteks contohnya khusus perkahwinan dan juga apa-apa garis panduan, sebenarnya JAKIM menyelaras, tetapi terpulang kepada negeri untuk melaksanakan. Sebab itulah dalam konteks pernikahan itu, perbincangan awal bersama Yang Muhammad Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, dan seterusnya kita telah pun setuju untuk buat. Walaupun kita lihat bahawa benda ni benda baru. Pada saya benda itu benda baru. Benda baru, betul. Dan kita telah pun menubuhkan WhatsApp group bersama beberapa pihak untuk menjadikan dia sesuatu yang realiti, sebab kami cukup yakin bahawa dia akan menjadi tumpuan. Bukan setakat tumpuan di wilayah, tetapi tumpuan 14 negeri yang lain dan juga negara. Jadi itu menjadi satu sejarah, dan di peringkat awal kita memang sengaja menggunakan TV LED yang besar, betul. Sebenarnya boleh menggunakan handphone ni. Betul, kan? Sebab kebetulan keluarga tu memang mahir tentang teknologi. Dia memudahkan kita. Sebab itulah bila kita nak nikah ni, kita kena tanya calon lelaki dan juga calon perempuan, biasa tak dengan teknologi itu. Dan yang kedua, bagaimana dengan talian internet, dia kuat tak kuat. Dan yang ketiga,
kita nak bahawa mereka ni perlu berbincang sebelum itu. Imam juru nikah, calon lelaki, perempuan, keluarga dan 2 orang saksi ni kena bincang dalam grup. Barulah rehearsal sehari sebelum. Dia ada rehearsal. Rehearsal juga. Ada rehearsal sebab kita tak nak menjadi kata orang tu ada masalah yang menghalang. Jadi esoknya baru kita buat. Okey, Tuan Haji. Takut hari tak apa, teruskan. Tak sabar nak tengok. Okey, Tuan Haji, secara kelazimannya bila upacara nikah ni selalunya pengantin lelaki akan bersalaman tangan. Betul. Tapi ini bukan rukun nikah. Tapi macam mana mungkin Tuan Haji boleh bagi pencerahan sedikit sebab saya dalam talian ni agak baru. Jadi nak tahu prosedur dia, cara dia macam mana. Silakan Tuan Haji. Okey, jabat tangan ni bukan salah satu rukun dalam pernikahan. Rukun nikah cuma ada 5. Pertama ialah calon lelaki, calon perempuan, wali, saksi, ijab dan kabul. Jadi dalam konteks ini yang cuma kita lihat benda tu benda baru ialah ijab dan kabul melalui talian sahaja. Dan dalam tempoh PKPB ini juga kita lihat kami juga melaksanakan pernikahan secara fizikal. Kita telah mengeluarkan satu garis panduan pernikahan secara fizikal bermula 6 hari bulan Mei yang lalu, di mana online kami tak ramai seperti Selangor. Selangor ramai. Kami hanya 28 pasangan saja secara online. Selepas 6 hari bulan Mei yang lalu sehingga sekarang ini sudah ada 170 secara fizikal, tetapi mestilah tidak melebihi 8 orang. Tidak melebihi 8 orang. Maknanya dalam majlis itu dalam majlis sendiri. tidak boleh melebihi. Itu syarat yang cukup penting sama ada dibuat di pejabat ataupun di rumah. Sekiranya gagal mematuhi sebab dia berkait dengan arahan daripada KKM dan juga MKN. Kami tidak akan membenarkan akad nikah sebab kita tak nak wujud kluster kahwin. Tiba-tiba kluster pernikahan pula ya. Benda tu baik tapi kalau wujud kluster tu akan menjadi tohmahan. Betul. Sebab itulah kita jadikan biar ia mengikut syarak dan yang keduanya ia yang diyakini oleh masyarakat dan yang ketiga maknanya masyarakat boleh melihat bahawa ini adalah satu benchmark dan negeri yang lain boleh ikut. Tapi sekarang alhamdulillah dalam tempoh PKPB nampak dah semakin surut, kita doa sama-sama ya. Amin. Itulah kau cakap berkenaan semakin surut tu kan. Kalau untuk COVID-19 ni semakin surut, apakah statistik pernikahan dalam talian ni daripada Jawi sini, Jawi kumpul ni? Dan yang saya sebut tadi, Jawi maknanya tak ramai sehingga 5 hari bulan Mei itu hanya 28 pasangan sahaja. Sebab kita agak strict sikitlah dalam bab ni sebab dia perlu mendapat kebenaran secara khususnya daripada pengarah lah. Memang saya sebut tadi last kali kita punya checklist ialah majukan permohonan untuk ni dan biasanya ketua pelum pengarah bahagian perkahwinan dia majukan kepada saya. Semuanya melalui WhatsApp. Maksudnya very fast. Kita bukan berdepan kan. Saya tengok senarai ada 8 senarai, saya tengok dia punya reason setuju. Barulah laksana. Dan nikah secara fizikal telah pun berjalan ada 170 pasang. Banyak tu juga. Termasuk dengan sepupu saya. Oh, bagus. Macam Fahmi dengan Syatira jadi petugas barisan hadapan ni. Jadi pastinya satu kelainan bila menikah secara dalam talian dia jadi viral apa semua. Jadi benda yang semua orang nak tahu tu jadi bila dah jumpa tu kita dah tahu baru berjumpa lepas katakan sebulan jugalah baru dapat jumpa lepas dah menikah tu kan. Jadi perasaan, persediaan sebelum perkahwinan yang dah dilakukan tu, apa yang tergendala atau apa mungkin Fahmi dengan Syatira dapat kongsikan? Persiapan sebelum banyak juga sebabnya few days 3 hari sebelum patutnya 21 hari bulan 3 kami buat one event pernikahan pagi, persandingannya tengah hari. Jadi 3 hari sebelum dah isytiharkan PKP jadi masa ketika tu kami macam terpaksa tangguhkanlah untuk resepsi, honeymoon pun tangguhlah juga kan. So pernikahan time tu boleh lagi. So mas family dengan family pihak lelaki sebelah suara cakap tak apa kita proceed nikah dulu. So okey, then proceed macam biasalah. Tapi bila dah 20 hari bulan tu pun dapat tahu yang Jaiz pun menangguhkan pernikahan sebab ada sebab lah katanya tak salah saya Tok Kadi ada beberapa Tok Kadi yang disyaki COVID jugalah. So memang pembayaran dari segi pembayaran semua tu memang fully, tinggal nak accept, tinggal nak pergi, tinggal nak akad macam tu je lah, tinggal yang itu saja. Tapi bila bercakap berkenaan dengan COVID-19 ni kan sebagai
pasukan petugas barisan hadapan. Macam mana sambutan Hari Raya di hospital ketika kita dalam Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat dan juga dengan COVID-19 ni? Situasinya di hospital macam mana? Situasinya kalau tahun-tahun sebelum ni biasanya raya pertama tu akan adalah orang akan bawa potluck. So setiap department mungkin boleh buat jamuan kecil-kecilan. Tapi kita sedia maklumkan dalam PKPB ni even kita nak berkumpul dalam unit sendiri pun kita tak galakkan lah sebab kita takut berlaku kluster baru. So jamuan di hospital pun tak ada jamuan. Tak ada jamuan. Rasa macam hari-hari biasa. Cuma bezanya hari tu hari raya kita Boleh makan waktu siang. Boleh waktu siang. Tu jamuan tak ada. Betul, macam Fahmi dengan Syatira, saya difahamkan penolong pegawai perubatan. Mungkin boleh bagi tahu job scope kalian berdua, macam mana kat hospital tu kerja, adakah berdepan dengan pesakit COVID-19? Macam saya penolong pegawai perubatan dekat unit hemodialisis, nefrologi dekat Hospital Kajang. Kalau bahasa luar tu kira tempat cuci darah. Dia hemodialisis kan kat situ. So walaupun kerja tu dia tidak direct dengan pesakit COVID yang kira macam frontline yang lain, tapi kami juga menerima pesakit yang suspek COVID-19, which is di mana mereka perlukan rawatan dialisis. Jadi kami juga perlu pakai full PPE yang seperti mana yang saya tengok dekat TV kan. So satu rawatan tu 4 jam. So selama 4 jam lah kami kena pakai tu dalam bilik yang dah diisolatkan. So panas tu dah cakap lah. Memang Lina masa tengok banyak 2-3 kali lapisan tu memang berpeluh juga kan kalau pakai walaupun semua staff memang kena pakai baju scrub and then pakai baju yang PPE tu memang berlapis-lapis jugalah. So kiranya berpanas dengan PPE itu juga. Ada penghawa dingin atau kipas dekat hospital? Pusat hemodialisis macam untuk yang pesakit yang kami kena dialysis tu, yang disuspek COVID tu, dia akan diisolatkan ke isolate ward. So isolate ward tu dia tak ada penghawa dingin. Masa yang pertama tu lah. Yang masa saya kena tu, saya tak ada penghawa dingin. So ada angin luar ke tingkap je. Allah, kesiannya. Jadi pastinya berbeza juga kan dengan Fahmi juga kan. Okey, jadi kalau untuk penonton Pesona XY ni, mungkin ada ucapan raya yang ingin dikongsikan bersama dengan mereka? Untuk ucapan raya, untuk barisan frontliner terutamanya yang bertugas, yang atau sedang bertugas, masih bertugas, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Teruskan usaha anda dalam membantu perawatan pesakit COVID. Semoga anda semua tabah kerana tanpa anda mungkin wabak ni takkan berakhir lah. Kita mesti menang. Okey, daripada Syahidah Syatira. Okey, first of all, selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Kepada semua family, kawan-kawan, terutama barisan hadapan. Terima kasih banyak-banyak atas suhanda. Don't give up. Kita belum menang dan kita belum kalah. So don't give up. Okey, kepada Tuan Haji Muhammad Ajib juga. Saranan untuk mereka yang ingin menikah dalam musim PKPB ni dan juga ucapan selamat Hari Raya. Okey. Yang paling penting saya nak nasihatkan kepada kedua-duanya. Okey, yang paling penting ialah kata kunci sabar. Kalau kita nak bahagia, SABAR. Okay. Di samping perkataan sabar, sebab kadang-kadang banyak tekanan. Dan tempoh PKPB sebelum ini, dah nikah tapi tak boleh jumpa. Dah ada kereta tak boleh nak. Bergelojak perasaan tu. Bergolak ataupun sebagainya. Makna dalam perkahwinan yang di luar sana pun perlu sabar. Yang keduanya, ada 6 elemen penting yang saya selalu sebut. Pertama, hendaklah terus mencintai. Keep loving. Yang kedua, terus memahami. Keep understanding. Yang ketiga, hendaklah terus menjaga keep caring. Yang keempat adalah terus memberi. Keep giving. Please understand. You give more, you get more. Betul. Paling kurang pun ucapkan terima kasih kepada pasangan. Okey. Dan kalau hantar mesej pun kena jawab as soon as possible. Itu penting. Kalau nak bahagia. Sebab nanti kalau isteri tengok keep online tapi tak balas-balas. Lutik. Lutik tapi tak balas. Okey, dan yang paling penting ialah keep forgiving. Teruskan memaafi sebab kita dalam perkahwinan ni kadang-kadang bercinta lama tetapi berkahwin tu cabaran besar. Saya pernah berdepan dengan kes. Dia bercinta lama tau, 12 tahun. Tapi berkahwin 2 bulan bercerai. Cuba fikirkan. Bermaksud
kata kunci sabar tu kena ni. Dan saya ucapkan tahniah kepada kedua-dua pasangan dan kepada semua pasangan yang telah pun diijab kabulkan. Kepada you all berdua pun saya ucapkan tahniah dan juga teruskan dengan kebahagiaan ini. Terima kasih Tuan Haji. Kena ingat ya, Saki dan juga Zaira, life is too short. Hidup ni terlampau singkat. Betul. Itulah saya Sebab tu rasa kita hari kena ini. nikmati. Dan selamat Hari Raya. Maaf Zahir dan batin kepada semua yang menali saya dan juga kami. Okey. Jadi terima kasih banyak kepada Tuan Haji Muhammad Ajib Ismail, pengarah Jawi, dan juga kepada Nur Fahmi dan juga Syahidah Syatirah, pasangan frontliner yang bernikah secara dalam talian. Terima kasih kerana menjadi tetamu kami dalam Sona XY. Jadi kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Kita berehat seketika. Lepas ini kita akan kembali semula.